wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan tentang fasal yang ke-12, perkara yang membatalkan wuduk. Hari ini kita nak melihat perkara yang ketiga, as-salisu iltiqa'i basharati rajulin wa mara'atin kabirataini ajnabiyina min ghairi hailin. Warabi'u massahu qubulil adami au halqati duburi bi batni rahati au butunil asabi'. Jadi kita nak menyentuh perkara yang seterusnya, iaitu perkara yang membatalkan wuduk, iaitu bersentuh kulit di antara lelaki dan perempuan, yang kedua-duanya sudah dewasa dan ajnabi, boleh kahwin ataupun bukan mahram, pada muka surat 138. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Perkara yang seterusnya yang menyebabkan batal wuduk seseorang ialah bersentuh. Maknanya bersentuh, ataupun disebut di dalam kitab yang lain dia kata tersentuh, bersentuh atau tersentuh. Dan kulit itu bermakna apa? Termasuklah gusi dan lidah. Rambut, gigi dan kuku tidak termasuk kulit. Makna kalau ada suami dia tengok isteri tu, dia lain macam dia tengok isteri dia nak sentuh isteri dia. Kalau sekiranya dia sentuh rambut, tak batal. Jadilah dia kata dapat sentuh rambut pun jadilah, dia kata tak. Ataupun orang rumah tak bagi sentuh, dia bukakan gigi, gigi sentuh gigi, tak batal. Hendak sangat sentuh gigi, tak membatalkan. Kuku tidak termasuk. Maknanya rambut, gigi, kuku dia tidak termasuk dalam istilah kulit. Lain daripada itu, kalau tersentuh, disentuh, maka semuanya membatalkan bagi orang yang berwuduk. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara mana? Di antara sentuhan itu antara lelaki dan perempuan. Jika salah seorang daripada keduanya telah meninggal dunia, yang batal adalah yang masih hidup. Kerana orang yang dah mati itu tak ada hukum. Dia tak serana hukum pada dia. Kalau yang menyentuh yang hidup tu yang batal, kan? Yang mati tak jadi masalah lagi dah, kerana dia tak ada taklif lagi, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi lelaki dan perempuan yang kedua-duanya apa? Dewasa dan ajnabi. Apa yang dimaksudkan yang dewasa? Dewasa ni yang telah ada perasaan syahwat. Tengok je dia tinggal keinginan, dia ada keinginan. Ada? Dia dah ada rasa satu, maknanya rasa lain dah. Tengok aja orang ni, dia dah rasa lain dah, kan? Jadi itu maknanya yang ada perasaan syahwat. Maka dikata tanda syahwat bagi lelaki iaitu apabila kemaluannya menegang, dan bagi perempuan hatinya suka dan tertarik kepada sesuatu. Dia syahwat dia gitu, kan?
Maknanya ni hukum fiqh. Tak maaflah kita bercakap gitu tak, tapi ini fiqh. Lebih ke fiqh ni, bila kita bercakap maka dia hukum. Hukum ni minta maaf lah kan, kita bercakap kerana hukum, bukan kerana yang lain daripadanya. Dan tidak batal jika menyentuh anak kecil atau kanak-kanak sama ada lelaki dan perempuan yang belum sampai had syahwat menurut kaul yang rajih. Sebab tu kalau kita sentuh mana-mana budak perempuan, budak anak-anak kecil lah, dia belum sampai had syahwat dia. Dan tapi kalau kita yang menyentuh yang kecil pun ada syahwat, tu gila benar nama dia. Tu gila syahwat nama dia. Itu batal dah, tu batal. Kan? Kena hati-hati juga tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu ini makna daripada apa? Maksud bagi yang lelaki dan perempuan yang dewasa. 4 syarat ini iaitu apa? Disebut tadi apa? Yang ajnabi. Dan ajnabi itu 4 syarat, iaitu bersentuh kulit. Bersentuh kulit. Yang keduanya antara lelaki dan perempuan. Dan yang ketiganya dewasa. Dan yang keempatnya ajnabi. Jadi ini disebutkan, kalau sekiranya yang ajnabi boleh jadi batal, maknanya wuduk tu boleh jadi batal. Yang pertama kalau bersentuhan kulit. Yang keduanya mesti lelaki dan perempuan. Dia kalau ajnabi lelaki-lelaki tak ada masalah, perempuan-perempuan tak ada masalah. Ni yang berlainan jantina. Yang keduanya ajnabi itu dewasa. Kan? Ini yang disebutkan dalam kitab I'anah. Apa dia kata apa? Makna yang dewasa itu ataupun ajnabi itu boleh berkahwin dan ataupun yang bukan mahram. Siapa dia yang katakan bukan mahram? Mahram ialah orang yang haram dikahwini oleh seorang lelaki atau perempuan selama-lamanya. Itu yang dikatakan mahram. Mahram ni pula banyak dia punya peringkat dia. Kan? Bila sebut mahram ni banyak peringkat dia. Kita hari ni mahram pun kita tak kenal lah. Timbul masalah apabila nak buat akad nikah, nak berkahwin, nak pilih pasangan, ni mahram. Orang sebut ni mahram kau, ni mahram. Jadi mahram yang tak sebut tak boleh berkahwin ni dia ada 3, ada sebab 3. Kan? Dia sebut apa? Ini dikata apa? Maka kenapa bersentuh dengan mahram sama ada berlapik atau tidak? Tidak membatalkan wuduk. Kita bersentuh dengan mahram. Kenapa? Berlapik ke tak berlapik ke, dia tak membatalkan wuduk. Kerana dia kata mahram bukanlah mazinnatul syahwati. Dia bukanlah tempat yang boleh mendatangkan syahwat. Tengok adik-beradik, tengok kakak, tengok ibu. Ada orang datang, anak tengok ibu je syahwat timbul. Oh, itu gila benar. Tuan-tuan, itu dah hilang akal lah. Tengok mak dia ini naik syahwat. Oh, berat benar. Ada. Tengok adik-beradik dia hilang syahwat, jadi syahwat. Sebab tu dia kata apa? Mazinnatus syahwat, bukan tempat tempat mendatangkan syahwat. Bagi orang yang disebutkan mahram ini, dia ada sebab 3 sebab. Bila sebut mahram, orang yang tak boleh dikahwini, dia ada 3, atas sebab 3. Yang pertama disebabkan nasab ataupun keturunan. Orang yang mana keturunan kita itu disebut mahram, maka tak boleh berkahwin dengan dia. Bagi seorang lelaki, mahramnya kerana nasab itu 7. Jadi kena ingat, orang lelaki dia punya mahram dia
Ada berapa? Ada 7 peringkat. Dia tak boleh berkahwin dengan ni 7 golongan ni. Yang pertama siapa? Ibu dan ke atas. Mana ibu, nenek dan seterusnya lah, tak boleh dia kahwin kan? Maknanya seorang lelaki tu tak boleh berkahwin dengan ibu dia, walaupun ayah dia dah ceraikan isteri dia tu. Jadi tak boleh sampai bila-bila. Lil mu'abbad, mana tak boleh kahwin. Yang keduanya anak perempuan dan cucu perempuan. Anak dia, seorang lelaki tidak boleh mengahwini anak dia sendiri dan cucunya, cucu kepada anak dia tadi, tak boleh kan? Anak perempuan dia tadi tak boleh. Itu juga kerana nasab, keturunan. Yang ketiganya saudara-saudara perempuan, iaitu adik-beradik, sama ada seibu sebapa atau seibu atau sebapa. Ni orang tak boleh kahwin juga. Seorang lelaki tidak boleh mengahwini saudara-saudara perempuannya, mana adik-beradik dia lah, tak boleh kahwin. Walaupun adik-beradik itu adik-beradik seibu sebapa, datang daripada seorang, ataupun daripada sebapa je, adik-beradik sebapa, atau daripada adik-beradik seibu sahaja, tak boleh. Ini adalah golongan yang tak boleh dikahwini. Yang keempatnya, anak-anak perempuan kepada saudara-saudara perempuannya, iaitu anak saudara perempuan. Dia tak boleh berkahwin dengan anak saudara, iaitu dengan anak-anak perempuan kepada saudara-saudara perempuan dia. Dia ada adik-beradik, adik-beradik itu ada anak kan, ada anak-anak perempuan. Jadi maknanya itu anak saudara, maka ni tak boleh kahwin. Pak saudara tak boleh kahwin dengan anak saudara kan. Jadi gitu. Dan yang keenamnya, ibu-ibu saudara dari sebelah bapanya, iaitu ammati. Ayah kita ada adik-beradik daripada perempuan, tu kita panggil mak saudara. Tak boleh berkahwin dengan mak saudara sebelah bapa. Dan juga ibu-ibu saudara sebelah ibu, iaitu mak saudara sebelah mak kita. Ia 7 golongan yang tidak dibolehkan untuk berkahwin. Ini kena tahulah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Jadi kita kena ingat benda-benda macam ni. Kerana dia ada hukum. Orang-orang yang bersekitar dengan kita tu, kenapa kita kena ambil tahu? Kerana dia ada hukum tu. Dia ada melibatkan hukum dengan kita. Hukumnya apa? Perkahwinan kan. Nanti masalah bersentuh, batal wuduk tak batal wuduk, tu ada semua hukum. Lepas tu kita kena tahu kan. Kita kena tahu orang yang ni nasab-nasab ni, yang kita tak boleh berkahwin dengan dia, boleh jadi hukum-hukum yang lain dalam hukum fiqh. Maka Allah Ta'ala sebut apa? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima.
diharamkan atas kamu, mana atas seorang lelaki, mengahwini ibu-ibu kamu. Itu satu, dah sebut dah. Anak-anak kamu yang perempuan pun sebut dalam Quran. Saudara-saudara kamu yang perempuan sebut dah. Saudara-saudara bapa kamu yang perempuan, iaitu mak saudara. Saudara-saudara ibu kamu yang perempuan, sebelah mak kita, mak saudara kita. Anak-anak perempuan daripada saudara kamu yang lelaki, tak boleh juga. Anak-anak perempuan daripada saudara kamu yang perempuan. Ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu, itu susuan, ibu susu. Saudara perempuan susuan, tak boleh juga. Isteri-isteri-isterimu, iaitu ibu mertua. Ni kerana apa ni? Kerana musara'ah. Kerana apa ni? Semenda. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu daripada isteri yang telah kamu gauli. Maknanya isteri yang disebut tadi, anak-anak isteri dalam pemeliharaan, kan? Yang telah kita gauli dia. Makna kalau sekiranya isteri itu adalah isteri kita yang kedua, dia ada bawa anak, kan? Kita dah gauli dia dah, maka anak-anak tu tak boleh dikahwin lagi. Jadi haram tu, kan? Haram bagi kita. Tetapi jika kamu belum menggauli isteri kamu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tiada berdosa mengahwininya, iaitu mengahwini anak tiri. Makna contohnya, seorang lelaki dia berkahwin, siang dia berkahwin, malam dia mati, tak sempat nak jamah isteri dia. Isteri tadi, kan, isteri kedua dia ada anak, maka tu tadi anak dia tadi, ataupun berlaku perceraian, kahwin siang, malam cerai, tak sempat lagi nak sentuh isteri dia, maka anak dia tadi tidak salah untuk dikahwini. Dia yang jadi salahnya kalau sekiranya dia dah menggauli isteri tu, maka itu anak tiri dia macam anak sendiri, hukumnya macam anak sendiri. Dan haram bagimu isteri-isteri anak kandungmu, iaitu menantulah, dan menghimpunkan dalam perkahwinan. Kahwin dengan adik, lepas tu ambil kakak pula, duduk sama sekali, tak boleh, kan? Kecuali yang telah terjadi pada masa dahulu, belum datang dia punya hukum, maka Allah Ta'ala maha mengampun lagi menyayang. Jadi ingat, 7 lelaki ni tak boleh kahwin dengan 7 golongan ni. Makna jadi haram tu, kan? Yang keduanya, bagi seorang perempuan. Siapa mahram bagi perempuan? Ni pun kita nak tahu, sebab kita ni satu masa akan jadi ayah, yang berkahwin, yang datuk, ayah akan jadi datuk. Orang tanya, anak-anak tanya, nak wari-wari tanya ni macam mana pak saudara ni, nak tanya macam mana. Maka bagi perempuan mahramnya kerana nasab juga ada 7. Bagi orang perempuan, dia tak boleh berkahwin dengan orang ni, ada 7. Yang pertamanya bapa dan ke atas. Makna bapa, dia tak boleh berkahwin dengan bapa dan ke atasnya. Tahu datuknya, sebatan dan sebagainya, ke atas tak boleh. Yang keduanya anak lelakinya dan cucu lelakinya. Jangan ada pula seorang mak nak kahwin dengan anak dia sendiri, dengan anak lelaki dia. Zaman jahiliyah tak apalah. Zaman Nabi Musa, Nabi Adam tu adik-beradik dia berkahwin bersilang. Kalau lahir kembar, maka abang daripada kembar akan kahwin dengan adik kembar dia. Dia bersilang. Dan adik kembar tu akan berkahwin dengan kakak dia, kakak kembar dia, kakak sebelah tu. Itu syariat dulu, tak apa. Maka ini tak boleh. Ada pula jangan berkahwin dengan cucu lelaki pula, kan? Itu semua tak boleh. Yang ketiganya, saudara-saudara lelaki, iaitu adik-beradik lah. Tak boleh berkahwin dengan adik-beradik. Tapi hari ni manusia hilang akal lah tuan-tuan. Bila berlaku sumbang mahram ni adik-beradik pun jadi pelik betul lah, kan? Banyak kes ni laku sumbang mahram adik-beradik. Ya Allah, kita pun kita heran.
Satu kes maknanya anak dengan ibu dia sendiri, kan? Kita pun hilang akal. Anak dia buat hubungan dengan ibunya sendiri sampai ibunya mengandung. Pelik betul, kan? Bercerai muda, anak besar dah. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana. Adik-beradik, ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, manusia ni kalau dia dah hilang akal, apabila syaitan menguasai dia, dia dah tak nampak benda lah. Sebab tu dalam Islam tu, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, kan? Rasulullah menyebutkan dalam hadis, dia kata apa, muru auladakum bi salatin sab'a sinin, suruh anak-anak kamu semayang umur 7 tahun. Adribu auladakum 10 sinin, mana pukul kalau dia tak semayang, pukul. Farriqu bainahum fil madaji', ketika mana anak dah 10 tahun dia kena pisah, tak boleh tidur sama-sama lagi dah, dia tak boleh. Kenapa Rasulullah suruh begitu? Rupanya dia punya kesan dia besar, dia punya kesan besar. Jadi itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengajar bagi anak-anak yang nak masuk bilik orang lain ataupun bilik ibunya, pada 3 keadaan. Kalau dia nak masuk, dia kena ketuk pintu dulu. Bila? Selepas daripada isyak nak masuk, minta izin dulu. Jangan main pakai gedah ya, kan? Terjun dua-dua bawah katil, kan? Amin. Ada? Batu tuan-tuan. Bila lagi? Selepas subuh, kan? Bila lagi? Selepas zuhur. Ini waktu-waktu ni waktu kritikal. Kerana apa? Kebanyakan dan menjadi kebiasaan pada waktu-waktu ini orang mendedah membuka aurat dia. Lepas tu Islam ajar. Jadi kalau kita tak ambil berat, lepas tu umur anak dah umur 10 tahun tak boleh tidur lagi, dia tak boleh campur-campur lagi, kan? Dia asingkan. Lepas tu tuan-tuan muslimin dan hikmah ni, dia akan jadi masalah kalau dibiarkan. Lepas tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sayang macam mana sekalipun tak boleh, ini hukum. Kerana Islam tu mengajar mengambil kira apa? Sadduz zara'i. Apa yang dikatakan sadduz zara'i? Iaitu menutup pintu-pintu kepada apa? Kepada masalah yang mendatangkan kepada mudarat, yang mendatangkan kepada perkara-perkara yang tak elok. Sebab tu Islam tutup dulu. Itu dalam istilah fiqh dinamakan sadduz zara'i, mesti tutup yang boleh menyebabkan berlaku perkara-perkara tak elok, kan? Jadi tutup dulu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini hukum Islam ni tuan-tuan. Hukum ini namanya hukum Islam, kerana dia menjaga maslahah, menjaga maslahah insya. Dan yang keempatnya, yang kelimanya, yang keempatnya, anak-anak lelaki kepada saudara-saudara lelaki, iaitu anak saudaranya. Orang perempuan dia tak boleh kahwin dengan anak-anak saudara, anak lelaki daripada saudara dia tadi, saudara lelakinya. Dan anak-anak lelaki daripada saudara-saudara perempuannya, iaitu anak saudara lelakinya, kan? Dan begitu juga bapa-bapa saudara sebelah bapanya dan bapa saudara sebelah ibunya. Itu semua 7 golongan atau 7 ini peringkat ni yang haram pada dia untuk berkahwin. Itu yang kedua. Ni sebab nasab.
Jadi nasab ni ada sebab untuk orang lelaki, ada untuk orang perempuan. Yang keduanya haram berkahwin dengan sebab radha'ah. Radha'ah ni apa? Dengan sebab susuan. Dengan sebab susuan. Dia kata sama seperti nasab. Contohnya mahram disebabkan perkahwinan ataupun persemendaan ataupun musara'ah ini tadi. Bukan, dia disebabkan apa? Dengan radha'ah ni macam nasab lah. Dan yang ketiganya adalah dengan sebab musara'ah, iaitu persemendaan, iaitu perkahwinan. Jadi bagi lelaki mahram kerana perkahwinan persemendaan ini, mahramnya termasuk siapa? Dia tak boleh kahwin dengan ibu mertua. Seorang lelaki tak boleh berkahwin dengan ibu mertuanya. Itu haram mu'abbad nama dia. Haram sampai bila-bila. Sama ada ketika mana ibu tu menjadi ibunya ataupun ibunya telah diceraikan oleh bapanya. Haram mu'abbad sampai bila-bila tak boleh. Yang keduanya anak tiri, iaitu anak isteri. Siapa dia? Anak isteri yang telah digauli lah. Tu sampai bila-bila tak boleh. Ibu tiri, iaitu janda kepada bapa, tak boleh juga kan. Kemudian menantu, iaitu janda kepada anak, janda anak. Anak kita bercerai, jangan bapak pergi ambil pula kan. Pak kita pergi, oi lawa kau nya kan. Tak apa lah kata, aku pun boleh jaga dia. Jangan buat hal tuan-tuan hilang kepala nanti kan. Jadi itu tak boleh tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak boleh. Dan bagi perempuan pula dengan sebab musaharah tadi, siapa dia? Iaitu bapa mertua. Jangan ada yang galak menantu nak berkahwin dengan bapa mertua pula, dah bercerai dengan dia punya anak dia, kita ambil bapa mertua pula. Anak tiri, iaitu anak suami, tak boleh. Bapa tiri, iaitu bekas suami mak, tak boleh juga. Dan menantu bekas suami anak, tak boleh. Ini orang-orang yang terlarang untuk dia berkahwin dengan sebab apa tadi? Musaharah, iaitu perkahwinan. Jadi tuan-tuan kena tengok-tengok balik tu kan. Kita kena tengok tu. Kemudian disebut apa? Masalah hubungan anak perempuan tiri dengan bapa tirinya adalah mahram. Anak perempuan tiri dengan bapa tirinya mahram. Ini disebut sebagai apa? Rabibah. Wara ibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaan. Ini larangan. Yang keduanya boleh bersalam dengan ibu tiri kerana ibu tiri dikira sebagai mahram. Ibu tiri kita. Tengok balik yang sebab tak boleh berkahwin tadi. Mana bersalam dengan mereka tak jadi masalah kan. Jadi kalau dah bersalam tak jadi masalah, sudah tentu maknanya wuduk pun tidak membatalkan. Ni kan ada kait nampak. Tadi sebab perkahwinan, ni sebab wuduk. Nanti sebab apa pula lagi? Sebab wali, nak jadi wali boleh tak? Oi banyak tuan-tuan. Dia ni boleh jadi wali dah, boleh terima harta faraid dah. Ini semuanya. Sebab tu jangan pandang ringan masalah-masalah ni kan. Kita jangan pandang ringan ni. Sebab ni akan melibatkan banyak hukum. Kita sebenarnya nak belajar tentang masalah orang yang bersentuh wuduk batal tak batal. Tapi kalau dia tengok daripada hukum-hukum yang lain, dia akan melibatkan masalah perkahwinan, nanti akan melibatkan masalah wali. Orang ni boleh jadi wali atau tidak? Ini semuanya ini banyak cerita ni, banyak cerita. Jadi gitu. Dan yang tidak berlapik,
Makna bila sebut tadi bersentuhan kulit antara lelaki perempuan yang kedua-duanya sudah dewasa atau ajnabi, iaitu boleh berkahwin atau mahram, dan yang tidak berlapik. Makna termasuk perkara membatalkan wuduk bersentuh dengan mana-mana perempuan yang bukan mahram, lelaki perempuan yang bukan mahram atau ajnabi, kalau tak berlapik, maknanya tak ada apa yang mengalas daripada pertemuan tadi. Jadi dia kata apa? Jika ada lapik, contohnya kain walaupun tipis, tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Maka yang menyentuh dan yang kena sentuh, kedua-duanya batal wuduk. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Batal wuduk jika bersentuh. Dia masih lagi membicarakan masalah ni. Masalah dia ni. Masalah yang 122 ni masalah. Batal wuduk jika tersentuh. Pertama, orang yang cacat akal. Orang cacat akal, kalau sekiranya dia tu ajnabi ataupun mahram, kan? Dia maknanya mahram tu, dia kata apa? Mahram, maka dia batal. Dan yang keduanya, walaupun dipaksa, bersentuh walaupun dipaksa, batal. Yang ketiganya, batal dengan orang mati, iaitu wuduk orang yang hidup batal. Orang mati dah tak ada lagi. Yang keempat, dengan anggota tubuh yang lumpuh, sama ada dengan anggota tubuh yang menyentuh itu lumpuh atau anggota tubuh yang disentuh itu lumpuh, maka batal menyentuh dan yang disentuh. Ni bila menyentuh ni, empat sebab ni semua membatalkan. Dan tersentuh bahagian tubuh yang terpotong tidak batal kecuali jika lebih daripada separuh bahagian tubuh tersebut menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi mana sebahagian ulama, menurut Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar ni dia berselisih ataupun berkhilaf tentang bersentuh tubuh yang terpotong. Ada kata batal, ada kata tak batal, kan? Jadi maknanya kita tengok pegangan yang paling kuat tadi, menurut Imam Ramli, ini adalah pegangan yang dipakai ramai, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hukum menyentuh kulit perempuan ajnabi dari segi wuduk, kan? Kita tengok tentang perempuan ajnabi. Ulama khilaf mengenainya. Menurut pandangan Imam Hanafi ataupun mazhab Hanafi, tidak membatalkan wuduk secara mutlak, sama ada dengan tujuan talazzuz, iaitu berlazat-lazat, atau perasaan syahwat ketika bersentuhan. Abad tu ni dipegang. Ni masalah orang haji, banyak dia pegang kepada ni, pegang kepada, dia talfik kepada mazhab. Tak? Macam mana kalau kita mazhab Syafi'i, bersentuh laki perempuan batal, kan? Yang bukan ajnabi, perempuan yang ajnabi, perempuan ajnabi batal lah. Dan kadang-kadang ramai orang nak elak macam mana tak bersentuh, maka mereka ni bertalfik kepada mazhab, kan? Mengikut mazhab Maliki, batal wuduk jika tujuannya talazzuz, makna bersedak-sedak, hukum batal, wuduk batal. Ataupun mendapat kelazatan ketika bersentuhan, batal.
Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hanbal. Itu sebabnya dalam satu riwayat, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia semayang malam, ni dia jadi hukum. Para ulama beristimbat dengan hukum. Diriwayatkan bahawa Rasulullah bila dia semayang malam, bilik Rasulullah ni kecil je, tak besar macam bilik kita. Kalau jatuh hilang, nak cari tak jumpa tau. Besar benar kan? Bilik Rasulullah ni kecil betul. Sebagai buktinya, kata apa Aisyah ni, dia bila tidur dia kena terpaksa, maknanya membengkokkan dia punya lutut dia seperti mana seekor udang, dia kata. Rasulullah bila nak sujud terpaksa tolak kaki Aisyah. Jadi yang ni hukum ni, Rasulullah tolak kaki Aisyah ni, macam mana hukum ni? Rasulullah tengah semayang. Di sanalah ulama-ulama beristimbat. Ni hukum ni mereka beristimbat dengan firman Allah, aula mastumun nisa, iaitu menyentuh. Maka timbullah pendapat-pendapat ni. Kalau sekiranya menyentuh tak ada syahwat, bukan berlazat-lazat, maka hukum tak batal. Itu yang dipegang. Itu yang dipegang oleh ulama-ulama. Tuan-tuan, Masya Allah kan, rupa-rupanya ada dia punya hukum dekat itu. Jadi itu sebab tu, mana kalau Maliki, siapa sentuh isteri tak ada syahwat, tak batal. Jangan pula bila nak sentuh isteri je aku Maliki. Jangan pula macam tu pula kan, cepat benar jadi Maliki pula kan. Tak boleh tuan-tuan. Tengok ni, ada di sana rukhsah, kelonggaran dalam mazhab lain. Tengok macam ni Syafi'i kata apa? Syafi'i kata sesiapa yang menyentuh kulit perempuan ajnabi, maka hukumnya batal secara mutlak. Syafi'i batal. Ia termasuk dengan isterinya sendiri, batal. Sebab tu kita ni dengan isteri kalau sentuh batal. Tak batalnya bila apa? Sentuh gigi, sentuh kuku, sentuh rambut. Pegang rambut kan? Tak batal semayang. Kan itu ya hukum. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama Syafi'iyah berdalilkan kepada apa? Aula mastumun nisa. Aula mas, lamas tu makna sentuh je, batal lah. Dia tak kira ada syahwat tak ada syahwat. Syafi'i kata sentuh je kulit lelaki, kulit perempuan yang maknanya ajnabi, batal. Dan ulama Syafi'i mentafsirkan lamastum iaitu mulammasah pada ayat dengan maksud bersentuhan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan dapat maknanya di sana banyak hukum tentang berkenaan dengan apa tadi, nak cerita masalah wuduk, tapi banyak perkara yang kita boleh dapat, kita boleh ambil untuk dijadikan hukum, panduan dan sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah nanti kita sambung pada pengajian yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi